Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Hari ini, kita akan menyelami samudera keajaiban yang tiada bertepi. Kitab suci yang menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat manusia sepanjang zaman. Pernahkah kita benar-benar menyelami makna Al-Quran, bukan sekadar membacanya? Banyak di antara kita yang telah bertahun-tahun membaca ayat-ayatnya, namun belum tentu kita memahami kedalaman maknanya. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungi, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab suci ini adalah mukjizat agung, lautan ilmu yang sentiasa menyingkap hikmah baru di setiap zaman. Setiap ayatnya mengandung pelajaran, petunjuk, dan rahasia yang menanti untuk diungkap. Para ulama dan cendekiawan telah menghabiskan seumur hidup mereka untuk meneliti dan memahami keajaiban yang terkandung di dalamnya. Namun lautan hikmah Al-Quran tak pernah kering. Al-Quran bukan hanya kumpulan hukum atau kisah, tetapi peta kehidupan yang sempurna, bukti cinta Allah kepada hambanya. Ia membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebingungan menuju ketenangan. Setiap kisah, perintah, dan larangan di dalamnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menuntun kita ke jalan yang lurus. Keajaibannya terserlah dalam struktur, susunan surah, ayat, hingga huruf, semuanya diatur dengan presisi ilahi. Tidak ada satupun yang sia-sia atau kebetulan. Setiap huruf, kata, dan ayat memiliki makna dan tujuan yang mendalam, membentuk harmoni yang luar biasa antara bahasa, makna, dan pesan spiritual. Inilah kitab yang menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan ketenangan bagi jutaan manusia di seluruh dunia. Kemukjizatan yang mustahil dicipta manusia. Tidak ada karya sastra, ilmu pengetahuan, atau filosofi yang mampu menandingi keindahan dan kedalaman Al-Quran. Ia adalah mukjizat abadi yang terus menantang manusia untuk merenung dan mencari kebenaran. Kita akan menelusuri keajaiban angka, keunikan bahasa, dan bukti sains serta psikologi yang terjalin harmoni dalam Al-Quran. Setiap aspek Al-Quran, mulai dari struktur matematisnya, keindahan bahasanya, hingga isyarat ilmiah dan psikologisnya, membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berasal dari Sang Pencipta. Mari mulakan perjalanan tadabbur ini dengan hati terbuka, agar iman dan kecintaan kita kepada Al-Quran semakin mekar. Bismillah kita mulakan. Semoga perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah, dan menambah keyakinan kita akan keagungan Al-Quran. Salah satu keajaiban Al-Quran ialah mukjizat numerikal. Setiap huruf dan angka diatur dengan teliti, membentuk corak matematik yang mustahil berlaku secara kebetulan. Nabi Muhammad SAW seorang menerima wahyu yang mengandungi sistem numerikal kompleks, hanya dapat dibongkar dengan teknologi modern. Contohnya, perkataan dunia dan akhirat masing-masing disebut 19 kali, syaitan dan malaikat 88 kali, lelaki dan perempuan 24 kali. Keseimbangan ini berlaku pada banyak pasangan kata, membuktikan tiada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Al-Quran adalah sistem ilahi yang penuh keajaiban dan ketepatan. Membacanya bermakna menyaksikan keagungan Allah dalam setiap perincian. Lafaz menyimpan rahasia numerikal besar, terdiri daripada 19 huruf. Angka 19 disebut dalam Al-Quran sebagai bilangan malaikat penjaga neraka, menjadi kod matematik yang mengikat struktur Al-Quran. Banyak elemen Al-Quran berkait dengan angka 19, atau gandaannya, jumlah surah 111, 11 is 6, dan nama-nama basmalah juga berulang dalam gandaan 19. Fenomena ini mustahil berlaku secara rawa, ia adalah tanda tangan ilahi. Setiap huruf diletakkan dengan tujuan dan hikmah mendalam. Penemuan ini menambah keyakinan orang beriman, dan menjadi ujian bagi yang ingkar. Pilihlah untuk terus mencari dan mengagumi kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Inilah keajaiban yang mengukuhkan iman. Surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, adalah mahakarya struktur dan numerikal. Surah ini menjadi pembuka kepada seluruh Al-Quran, dan setiap muslim membacanya sekurang-kurangnya 11 kali sehari dalam solat. Namun, di sebalik lafaz yang sering diulang, tersembunyi keindahan simetri dan keseimbangan yang luar biasa, menjadikan surah ini bukan sekadar bacaan, tetapi juga satu keajaiban matematik dan linguistik. Ia terbahagi dua, pujian kepada Allah dan doa hamba, membentuk simetri yang indah dan seimbang. 3 ayat pertama memuji dan mengagungkan Allah, manakala 3 ayat terakhir adalah permohonan dan harapan hamba. Ayat tengah menjadi pemisah, seolah-olah cermin yang membahagikan dua bahagian ini secara sempurna.
Setiap ayat memiliki bilangan huruf tersendiri, dan jumlah keseluruhan huruf serta perkataan membentuk corak matematik yang menakjubkan. Jika dikaji, setiap huruf dan perkataan seolah-olah diletakkan dengan penuh teliti, menghasilkan pola yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Nilai abjad dan jumlah perkataan dalam surah ini menunjukkan sistem tersembunyi yang konsisten. Setiap huruf Arab mempunyai nilai numerik, dan apabila dijumlahkan, ia membentuk angka-angka yang selari dengan struktur surah. Ini membuktikan bahwa setiap elemen dalam Al-Fatihah mempunyai tujuan dan makna yang mendalam. Teori numerikal seperti pembahagian angka-angka tertentu membuka mata kepada keajaiban matematik Al-Fatihah. Para sarjana dan pengkaji moden terus menemui corak dan hubungan matematik yang menakjubkan, menambah keyakinan bahwa surah ini benar-benar diwahyukan dengan hikmah ilahi. Di sebalik bacaan harian, ada struktur ilahi menanti untuk direnungi. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang mengulangi satu susunan yang sangat sempurna, yang menghubungkan kita dengan Pencipta. Surah ini mengajar kita bahwa setiap ayat, huruf, dan perkataan membawa hikmah. Tidak ada satupun yang sia-sia, semuanya mempunyai peranan dalam membentuk makna dan keindahan surah ini. Tadabbur Al-Fatihah memperdalam hubungan kita dengan Al-Quran. Dengan memahami struktur dan rahsia di sebalik surah ini, kita dapat merasai kehebatan wahyu dan mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih ikhlas. Keindahan ini menanti untuk diterokai setiap hari. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita diingatkan tentang kesempurnaan ciptaan Allah dan betapa agungnya mukjizat Al-Quran yang sentiasa relevan sepanjang zaman. Selain angka, Al-Quran memiliki mukjizat bahasa yang menakjubkan. Bangsa Arab yang mahir bersyair pun terdiam mendengar keindahan dan kekuatan bahasanya. Pilihan kata Al-Quran sangat tepat, padat makna, dan susunan ayatnya berirama, menyentuh jiwa walau tanpa memahami Arab. Allah mencabar manusia dan jin mencipta yang seumpama Al-Quran, dari satu kitab, 10 surah, hingga 1 surah, namun tiada yang mampu. Mukjizat bahasanya kekal abadi, boleh dirasai dan dikaji hingga hari kiamat. Setiap bacaan dan tadabbur membuka keindahan dan makna baru. Al-Quran adalah sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Keunikan bahasanya membuktikan ia benar-benar wahyu Allah. Ia sentiasa segar bagi pencari kebenaran. Mukjizat saintifik Al-Quran sangat relevan hari ini. Fakta saintifik dalam Al-Quran, seperti proses kejadian manusia, hanya ditemui sains moden berabad kemudian. Nabi Muhammad SAW mustahil mengetahuinya tanpa wahyu. Surah Al-Ikhlas dan konsep genetik membuka ruang tafsiran hubungan wahyu dan sains. Al-Quran juga menyentuh kesan psikologi bacaannya, membawa ketenangan, menurunkan tekanan, dan menstabilkan jantung. Sains moden mengakui terapi bunyi dan getaran bacaan Al-Quran. Inilah mukjizat psikologi yang boleh dirasai langsung. Surah Al-Hadid besi mengandungi keajaiban kosmik dan numerikal. Allah berfirman, "Kami turunkan besi." Secara literal, sains membuktikan besi berasal dari bintang-bintang supernova, bukan bumi. Fakta ini dinyatakan Al-Quran 11 abad lalu. Dari sudut numerikal, surah ke-57 dan nombor atom besi menunjukkan isyarat saintifik yang menakjubkan. Perkataan besi dalam Al-Quran juga berkait dengan angka-angka yang signifikan. Allah memilih besi kerana ia asas peradaban manusia, peralatan, senjata, bangunan. Al-Quran mengingatkan kita tentang nikmat dan tanggung jawab melalui besi. Ilmu Allah meliputi rahsia langit dan bumi. Mengetahui keajaiban Al-Quran bukan sekadar untuk dikagumi, tetapi untuk diamalkan. Jadikan bacaan Al-Quran rutin harian, walau sehelai muka surat. Hayati keajaiban bahasa dan numerikalnya, ubah bacaan menjadi interaksi bermakna dengan kalamullah. Tingkatkan tadabbur, renungi makna ayat dan kaitkan dengan kehidupan. Tidak perlu jadi ahli tafsir, cukup fahami dan amalkan mesejnya. Kemuncak interaksi ialah menjelmakan Al-Quran dalam akhlak dan perbuatan. Amalkan keadilan, jaga lisan, dan hadapi ujian dengan sabar seperti diajar Al-Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran, jadikanlah kita Al-Quran yang berjalan. Inilah matlamat tertinggi seorang mukmin. Perjalanan menyingkap rahsia Al-Quran ini baru permulaan, hanya setitis dari lautan ilmu Allah. Setiap ayatnya mengandung hikmah yang mendalam, menuntun kita menuju jalan yang benar. Dalam setiap huruf, terdapat petunjuk yang dapat mengubah hidup kita, jika kita bersedia untuk mendengarkan dan memahami.
Keajaiban struktur, angka, bahasa, dan sains hanyalah sebahagian kecil bukti kebesarannya. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga mukjizat yang terus hidup, menantang kita untuk menggali lebih dalam dan menemukan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Setiap penemuan baru dalam sains seringkali menguatkan kebenaran yang telah disebutkan dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Al-Quran adalah penawar jiwa, petunjuk akal, dan cahaya hati. Ia memberikan ketenangan di saat kita gelisah dan jawaban di saat kita buntu. Dalam kesunyian malam, ketika kita merenung ayat-ayatnya, kita menemukan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jangan biarkan ia sekadar hiasan, jadikan panduan utama hidup. Al-Quran harus menjadi teman setia kita, yang kita rujuk dalam setiap keputusan dan langkah yang kita ambil. Biarkan ia membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, nescaya tidak akan sesat. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, Al-Quran dan Sunnah adalah kompas yang akan selalu menunjukkan arah yang benar. Mereka adalah cahaya yang menerangi jalan kita, memastikan kita tidak tersesat dalam kegelapan. Mulakan hari ini, baca, fahami, dan amalkan walau satu ayat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Dengan memahami dan mengamalkan walau satu ayat, kita membuka pintu kepada kebijaksanaan dan rahmat yang tak terhingga. Hidupkan rumah dengan alunan ayat suci, ajak keluarga tadabbur bersama. Jadikan rumah kita tempat di mana Al-Quran selalu didengar dan direnungkan. Dengan melibatkan keluarga dalam tadabbur, kita membangun ikatan yang kuat dan mendalam, serta menanamkan nilai-nilai yang akan bertahan seumur hidup. Usaha kecil ini akan membuka jalan kefahaman dan keberkatan. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju Al-Quran adalah langkah menuju keberkatan dan pemahaman yang lebih dalam. Dengan usaha yang konsisten, kita akan melihat perubahan positif dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa, ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya Al-Quran, jadikan ia pemimpin dan hujah bagi kami. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan doa ini, kita memohon kepada Allah agar Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi jalan kita, memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Semoga kita semua diberkati dengan pemahaman yang mendalam dan cinta yang tulus kepada Al-Quran. Menyingkap Rahsia Al-Quran, struktur dengan Subab Ijaz. Buku ini menyusun semula 20 episod menyingkap Rahsia Al-Quran ke dalam 63 episod, dengan setiap episod dianggap sebagai bab yang berdiri sendiri, mengandungi Subab Ijaz adi berdasarkan The Miracle of Numbers in the Quran, serta subab tambahan untuk ijaz saintifik, linguistik, dan psikologi. Episod adalah bab tambahan yang meneroka ilmu Al-Quran dengan sains modern dan fitrah manusia. Setiap episod disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, relevan untuk zaman sains dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Struktur 63 episod. Berikut adalah senarai 63 episod yang diagihkan ke dalam tema-tema utama, dengan setiap episod mempunyai subab ijaz adadi dan subab tambahan apabila relevan. Tema 1, Mukadimah dan Pengenalan, episod 1-5. Episod 1, Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Numerikal dan Linguistik. Episod 2, Basmalah, Kunci Numerikal Al-Quran. Episod 3, Cabaran Al-Quran, Ketidakmampuan Ditiru. Episod 4, Al-Quran dan Era Sains Modern. Episod 5, Pendekatan Tadabbur dalam Menyingkap Rahsia. Tema 2, Susunan Surah, Perjalanan Rohani 15. Episod 6, Susunan Ilahi, Srabtu Mabablat Surah dan Nombor Perdana. Episod 7, Al-Fatihah, Pembukaan dengan Nombor 31. Episod 8, Al-Baqarah, Asas Syariat dan Simetri. Episod 9, Tempoh Wahyu, Nombor 23 dan Penciptaan. Episod 10, Juz Amma, Mukjizat dalam Surah Pendek. Episod 11, Susunan Makiyah dan Madaniyah. Episod 12, Huruf Muqatta'at dan Nombor 11. Episod 13, Transisi Surah dari Doa ke Hukum. Episod 11, Simetri dalam Jumlah Ayat. Episod 11, Peranan Jibril dalam Susunan Surah. Tema 3, Tema Utama, Tauhid dan Nubuwah 25. Episode 11, Tauhid dalam Al-Ikhlas, Nombor 23. Episod 11, Nama Allah, Pengulang Nomen Penulaman. Episod 15, Surah Muhammad Nur 8. Episod 19, Tema Akhirah dan Nombor Perdana. Episod 20, Zikir Allah, Jumlah Abjad 111. Episod 21, Kisah Nabi dan Pola Numerikal. Episod 22, Ayat Kursi, Keagungan Tauhid. Episod 23, Pengulangan Tematik dalam Al-Quran.
Episode 24, Nubuwah dan Nomor 5. Episode 25, Kesatuan Tema dalam Juz Amma. Tema 4, Simetri Ayat dan Surah, Episode 25. Episode 26, Simetri Al-Fatihah, Nomor 31. Episode 2, Surah Luqman, 3 ayat dengan 3 titik. Episode 12, Surah Al-Alaq, 19 ayat Wahyu pertama. Episode 9, Surah Yusuf, naratif simetris. Episode 30, Surah Ar-Rahman, pengulangan 3 kali. Episode 3, huruf dan tik ketepatan ilahi, struktur ayat cabaran 2. Episode 33, simetri dalam surah pendek. Episode 34, nomor 5 dalam wahyu pertama. Episode 5, pola numerikal dalam huruf mukataat. Tema 5, simfoni, hubungan surah, isbatil 5. Episode 6, Al-Falaq dan An-Nas, nomor 1 blurred. Episode 3, surah An-Naml, nomor 60. Episode 4, Jari Jemari, nomor 23 dan 23. Episode 9, hubungan Al-Mulk dan Al-Kalam. Episode 40, kesinambungan tema perlindungan. Episode 41, hubungan surah Makkiyah. Episode 42, simfoni surah Madaniyah. Episode 3, pola numerikal dalam kisah Nabi. Episode 44, hubungan surah pendek Juz Amma. Episode 45, kesatuan Al-Quran melalui nomor tema 6, kesan psikologi kuasa numerikal. Episode 46, nomor 5, solat dan ketenangan. Episode 40, Al-Ikhlas, nomor 23 dan Fitrah. Episode 48, ayat cabaran. 20 perkataan. Episode 49, Surah Ar-Rahman, 31, pengulangan. Episode 50, tartil dan psikologi. Episode 51, Al-Insyirah, harapan melalui nombor. Episode 52, besi, nomor 5 dan kekuatan. Episode 3, irama Al-Quran dan terapi bunyi. Juz Amma, ketenangan numerikal. Episode 5, kesan psikologi. Nomor perdana, penutup, merangkai rahasia Al-Quran ke rahasia Al-Quran Nabman 2. Nomor 5 dan simetri. Episode 57, nomor perdana, 113 dan 127. Episode 58, jurang perdana dan keajaiban. Episode 59, surah Muhammad, nomor 13. Episode 60, kesatuan numerikal Al-Quran. Al-Quran sebagai panduan hidup. Episode 62, doa menghidupkan Al-Quran. Tema 8, bab tambahan keajaiban dalam sains dan fitrah. Episode 63, ijaz saintifik dan psikologi Al-Quran. Contoh kandungan terperinci untuk episode terpilih. Berikut adalah kandungan penuh untuk beberapa episode terpilih sebagai gambaran, dengan subbab ijaz adadi dan tambahan. Episode 1, keajaiban Al-Quran, mukjizat numerikal dan linguistik. Penerangan. Episode ini memperkenalkan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi dengan keajaiban numerikal, linguistik dan saintifik. Menjemput pembaca untuk tadabbur rahsianya. Subbab 1.7, ijaz adadi, basmalah dan nomor 19. Penerangan, Bismillahirrahmanirrahim, mengandungi 19 huruf. Nomor perdana yang disebut dalam surah Al-Mudaththir 20. Di atasnya ada 19. Jumlah 113 surah, 6 di 19, dan pengulangan huruf Al-Quran, serta Ar-Rasul sebanyak 113 kali dalam 113 huruf pertama dan terakhir. Al-Quran menunjukkan simetri ilahi. Dalil, surah Al-Waqi'ah. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia, dalam kitab yang terpelihara. Teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nomor 11 dan 111 membukti ijaz adadi yang tidak dapat dicipta oleh manusia, 16 abad lalu, menyokong cabaran Al-Quran. Impak dan amalan. Mulakan pembacaan Al-Quran dengan basmalah, renungkan 19 hurufnya sebagai tanda keajaiban ilahi. Sunan Abu Dawud. Subbab 12, ijaz linguistik. Ketidakmampuan ditiru. Tiru penerangan. Al-Quran mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding. Surah Al-Baqarah 2. Dengan keunikan gaya, retorik, dan susunan huruf hingga titik baca. Hujah, struktur linguistik, seperti perumpamaan lalat, menunjukkan ijaz balagi yang tidak dapat ditiru. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 2:24 untuk menghargai cabaran ilahi. Renungkan keunikan gaya Al-Quran. Episode 7, Al-Fatihah, pembukaan dengan nomor 31. Penerangan. Episode ini meneroka Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran dengan simetri angka yang luar biasa. Subbab 1, ijaz adadi, nomor 31 dalam Al-Fatihah. Penerangan. Jumlah huruf pertama, kedua dan ketiga setiap ayat Al-Fatihah adalah tipe 1. Begitu juga jumlah titik huruf dan 6 nama serta sifat Allah. Ayat ke-31 Al-Quran mempunyai double 1 titik huruf. Dalil, surah Al-Qamar.
Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Hujah, ketepatan nombor 31 membuktikan simetri ilahi yang tidak dapat ditiru, menyokong cabaran Al-Quran. Impak dan amalan. Hafal Al-Fatihah, renungkan nomor 31 dalam solat harian untuk menghargai ijaz adadi. Subbab 72. Ijaz psikologi, ketenangan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dengan tartil mencipta kesan meditasi, selari dengan sains modern tentang terapi bunyi. Hujah, irama simetris Al-Fatihah menenangkan jiwa, menunjukkan ijaz nafsi. Impak dan amalan, baca Al-Fatihah dengan penuh kesedaran dalam solat untuk ketenangan. Episod 16. Tauhid dalam Al-Ikhlas, nomor 23 penerangan. Episod ini membincangkan surah Al-Ikhlas sebagai inti tauhid dengan pola angka yang berkait dengan fitrah manusia. Subbab 19.1, ijaz adadi, 23 dan kromosom. Penerangan, huruf kasrah dalam surah Al-Ikhlas terletak pada posisi ke-23 dari awal dan akhir, selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Dalil surah Al-Ikhlas, 112 bersampat, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Halaman Sudi, hujah, kaitan nomor 23 dengan kromosom menunjukkan ijaz ilmi yang berkaitan dengan sains modern, membuktikan asal-usul ilahi. Impak dan amalan, baca surah Al-Ikhlas 3 kali sehari, Sahih Mim 19, renungkan nomor 23 untuk menghubungkan tauhid dengan fitrah. Subbab 19.2, ijaz linguistik, kesederhanaan tauhid, penerangan. Surah Al-Ikhlas menyampaikan tauhid dalam 4 ayat pendek, menunjukkan ijaz balagi melalui kesederhanaan yang mendalam. Hujah, gaya ringkas ini menarik pelbagai minda, membuktikan keajaiban linguistik. Impak dan amalan, baca Al-Ikhlas untuk memperkukuh akidah tauhid. Episod 63, keajaiban dalam sains dan fitrah manusia. Penerangan, episod tambahan ini meneroka ijaz saintifik dan psikologi Al-Quran dengan kaitan angka kepada penemuan moden. Subbab 63, ijaz adadi, nombor 23 dan 5 penerangan, nombor 23 dalam surah Al-Ikhlas, selari dengan 23 pasang kromosom manusia, dan perkataan besi disebut 5 kali, selari dengan 5 isotop besi. Dalil, sur, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan hebat. Hebah. Hujah, kaitan nomor 23 dan dengan kromosom dan isotop besi menunjukkan ijaz ilmi yang tidak diketahui pada masa wahyu. Impak dan amalan, baca surah Al-Hadid untuk menghargai keajaiban besi, mengembalikan nombor 23 dalam Al-Ikhlas. Subbab 63.2, ijaz saintifik dan psikologi, fitrah manusia. Penerangan, ayat tentang penciptaan manusia, surah At-Tin 94, dan kiamat, surah Al-Qiyamah 1:4, merangkumi sains modern tentang DNA dan kesan psikologi Al-Quran. Hujah, ijaz ini menunjukkan Al-Quran sebagai panduan yang selari dengan fitrah dan sains. Impak dan amalan, baca surah At-Tin dan Al-Qiyamah untuk merenungkan keajaiban penciptaan, mempraktikkan tartil untuk ketenangan. Lampiran, panduan praktikal dan rujukan amalan harian untuk menghayati ijaz. Basmalah, renungkan 19 huruf sebelum membaca Al-Quran. Sunan Abu Dawud, nomor. Al-Fatihah, nombor 1. Hafal dan renungkan nomor 31 dalam solat. Al-Ikhlas, baca 3 kali sehari, hubungkan nombor 23 dengan kromosom, Sahih Bukhari 11. Al-Mulk, baca setiap malam untuk perlindungan, Sunan Tirmidzi, 2 Lombard Sindi Ibn. Surah Al-Hadid, renungkan keajaiban besi dan isotopnya, rujukan ayat, ijaz numerical, Surah Al-Mudaththir, 30. Al-Fatihah, 1. Al-Baqarah, 2. Ijaz struktur, Surah Luqman script, Muhammad Motpat Wadud, Sirat 39, Al-Alaq Mu'satnin 5. Ijaz saintifik, Surah Al-Hadid, Wafuli Al-Anbiya 12 Watman verse 30. Sumber tambahan, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir As-Sadi, Sahih Bukhari, Ponter 97, Minggu 10, Minggu 11, Sunan Tirmidzi, 249, 2 Penutup akhir struktur nombor 3 episod ini mengintegrasikan semua keajaiban numerikal, dari Amazing Consistencies, nomor 31, 23, 1, 19, 5, 60, jurang perdana, titik huruf, ke dalam 70 episod, menyingkap rahasia Al-Quran dan bacaan, Z dengan sebab bacaan dan bacaan. Psikologi, episod 63 memperkaya penerokaan dengan kaitan sains modern, seperti kromosom dan isotop besi. Disokong oleh dalil seperti surah Al-Baqarah dan hadis Rasulullah SAW,
Kandungan ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan dengan era sains, memenuhi dakwah nombor tidak pernah berbohong. Semoga pembaca menghidupkan Al-Quran melalui tadabbur dan amalan harian dengan doa. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Kalian 26. Buku 20 episod menyingkap rahsia Al-Quran, struktur 63 episod dengan subbab ijaz. Buku ini menyusun semula 20 episod menyingkap rahsia Al-Quran ke dalam 63 episod, dengan setiap episod dianggap sebagai bab yang berdiri sendiri. Mengandungi subbab ijaz, adadi berdasarkan amazing consistencies, the miracle of numbers in the Quran, serta subbab tambahan untuk ijaz saintifik, linguistik, dan psikologi. Episod 63 adalah bab tambahan yang meneroka ilmu Al-Quran dengan sains moden dan fitrah manusia. Setiap episod disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, relevan untuk zaman sains, dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Struktur 63 episod. Berikut adalah senarai 63 episod yang diagihkan ke dalam tema-tema utama, dengan setiap episod mempunyai sebab ijaz adadi dan sebab tambahan apabila relevan. Tema 1, Mukadimah dan Pengenalan, episod 5. Episod 1, Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Numerical dan Linguistik. Episod 2, Basmalah, Kunci Numerical Al-Quran. Episod 3, Cabaran Al-Quran, Ketidakmampuan Ditiru. Episod 4, Al-Quran dan Era Sains Moden. Episod 5, Pendekatan Tadabbur dalam Menyingkap Rahsia. Tema 2, Susunan Surah, Perjalanan Rohani. Episod 15. Episod 6, Susunan Ilahi, 11 surah nombor perdana. Episod 7, Al-Fatihah, Pembukaan dengan nombor 31. Episod 8, Al-Baqarah, Asas Syariat dan Simetri. Episod 9, Wahyu, nombor 23 dan Penciptaan. Episod 10, Juz Amma, Mukjizat dalam Surah Pendek. Episod 11, Susunan Makkiyah dan Madaniyah. Episod 12, Huruf Muqatta'at dan nombor 19. Episod 12, Transisi Surah, dari Doa ke Hukum. Episod 15, Simetri dalam Jumlah Ayat. Episod 15, Peranan Jibril dalam Susunan Surah. Tema 3, Tema Utama, Tauhid episod 16-25. Episod Uhid dalam Al-Ikhlas, nombor 2 Ikhlas, 23. Episod 19, Nama Allah, pengulangan 216 kali. Episod 16, Surah Muhammad, nombor 38. Episod 19, Tema Akhirah dan nombor perdana. Episod 20, Zikir Allah, jumlah abjad 114. Episod 21, Kisah Nabi dan Pola Numerical. Episod 22, Ayat Kursi, Keagungan Tauhid. Episod 23, Pengulangan Tematik dalam Al-Quran. Episod 24, Nubuwah dan nombor 5. Episod 25, Kesatuan Tema dalam Juz Amma. Tema 4, Simetri Ayat dan Surah. Episod 26. Episod 26, Simetri Al-Fatihah, nombor 31. Episod 27, Surah Luqman, 3 ayat dengan 31 titik. Episod 28, Surah Al-Alaq, 11 ayat wahyu pertama. Episod 29, Surah Yusuf, naratif simetris. Episod 30, Surah Ar-Rahman, pengulangan 30 kali. Episod 31, huruf dan titik, ketepatan ilahi. Episod 32, struktur ayat cabaran, 2 titik. Episod 3, simetri dalam surah Pendek. Episod 34, nombor 5 dalam wahyu pertama. Episod 35, pola numerikal dalam huruf muqatta'at. Tema 5, simfoni hubungan surah. Episod 36, Al-Falaq dan An-Nas, nombor 16. Episod 37, Surah An-Naml, nombor 60. Bant, Jari Jemari, nombor 23 dan 63. Episod 39, hubungan Al-Mulk dan Al-Qalam. Episod 40, kesinambungan tema perlindungan. Episod 41, hubungan surah Makkiyah. Epi 2, simfoni surah Madaniyah. Episod 43, pola numerical dalam kisah Nabi. Episod 4, hubungan surah pendek Juz Amma. Episod Tatuan Al-Quran melalui nombor tema 6, kesan psikologi, numerical. Episod 46, Mima William. Episod 46, nombor mim, solat dan ketenangan. Episod 47, Al-Ikhlas, 3 dan Fitrah. Episod 48, ayat cabaran, 2 perkataan deblian, Surah Ar-Rahman, 31 pengulangan. Episod 50, Al-Muzammil, tartil dan psikologi. Episod harapan maan melalui nombor. Episod besi, nombor 5 dan kekuatan. Episod 53, irama Al-Quran dan terapi bunyi. Episod 54, Juz Amma, ketenangan numerical. Episod 55, kesan psikologi nombor perdana. Tema Tud, penutup, merangkai rahsia Al-Quran, 62. Episod 55, nombor 5 dan simetri. Episod 57, nombor perdana, 113 dan 27. Episod 54, jurang perdana dan keajaiban. Episod Surah Muhammad, nombor 38.
Episode 60, Kesatuan Numerikal Al-Quran. Episode T, Al-Quran sebagai Panduan Hidup. Episode 62, Doa Menghidupkan Al-Quran. Tema 8, Bab Tambahan, Keajaiban dalam Sains dan Fitrah. Episode 63, Ijaz Saintifik dan Psikologi Al-Quran. Contoh kandungan terperinci untuk episode terpilih. Berikut adalah kandungan penuh untuk beberapa episode terpilih sebagai gambaran, dengan subbab ijaz adadi dan tambahan. Episode 1, Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Numerikal dan Linguistik. Penerangan, episode ini memperkenalkan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi dengan keajaiban numerikal, linguistik, dan saintifik, menjemput pembaca untuk tadabbur rahsianya. Subbab 1.1, Ijaz Adadi, Basmalah dan nombor 19. Penerangan, Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 19 huruf, nombor perdana yang disebut dalam surah Al-Muddathir, Dubabumur. Di atasnya ada 19. Jumlah 112 surah, 6/19, dan pengulangan huruf Al-Quran, serta Ar-Rasul sebanyak 114 kali dalam 114 huruf pertama dan terakhir. Al-Quran menunjukkan simetri ilahi. Dalil, Surah Al-Waqiah, 50. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia, dalam kitab yang terpelihara. Teori Kulilam, teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nomor 19 dan 116 membuktikan adadi yang tidak dapat dicipta oleh manusia 16 abad lalu, menyokong cabaran Al-Quran. Impak dan amalan, mulakan pembacaan Al-Quran dengan basmalah, renungkan 19 hurufnya sebagai tanda keajaiban ilahi, Sunan Abu Dawud, Ma'parri 27. Subbab 10, Ijaz Linguistik, ketidakmampuan ditiru. Penerangan, Al-Quran mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding, surah Al-Baqarah, dengan keunikan gaya, retorik, dan susunan huruf hingga titik baca. Hujah, struktur linguistik, seperti perumpamaan lalat, menunjukkan ijaz balaghi yang tidak dapat ditiru. Trana memelian, saya badi FTMBIS yang janj glexim ilili, remaitan west yang gamalik kubling. Episode 2, Al-Fatihah, pembukaan dengan nomor 31. Penerangan, episode ini meneroka Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran dengan simetri angka yang luar biasa. Subbab 1, Ijaz Adadi, nomor 21 dalam Al-Fatihah. Penerangan, jumlah huruf pertama, kedua dan ketiga setiap ayat Al-Fatihah adalah 31. Begitu juga jumlah titik huruf dan 6 nama serta sifat Allah. Ayat ke-1 Al-Quran, Al-Baqdu Al-Quran, mempunyai 31 titik huruf. Dalil, Surah Al-Qamar, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Hujah, ketepatan nomor 31, membuktikan simetri ilahi yang tidak dapat ditiru, menyokong cabaran Surah Al-Baqarah 2 barat. Impak dan amalan, hafal Al-Fatihah, renungkan nomor 31 dalam solat harian, untuk menghargai ijaz adadi. Subbab 2, Ijaz Psikologi, ketenangan Al-Fatihah. Penerangan, membaca Al-Fatihah dengan tartil mencipta kesan meditasi, selari dengan sains modern tentang terapi bunyi. Hujah, irama simetris Al-Fatihah menenangkan jiwa, menunjukkan ijaz nafsi, impak dan amalan. Baca Al-Fatihah dengan penuh kesedaran dalam solat untuk ketenangan. Episode 16, Tauhid dalam Al-Ikhlas, nomor 23. Penerangan, episode ini membincangkan surah Al-Ikhlas sebagai inti tauhid dengan pola angka yang berkait dengan fitrah manusia. Subbab 16.1, Ijaz Adadi, nomor 23 dan kromosom penerangan. Huruf kasrah dalam surah Al-Ikhlas terletak pada posisi ke-23 dari awal dan akhir, selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Dalil, surah 12:4, katakanlah, Dia Allah, yang Maha Esa. Hujah, kaitan nomor 23 dengan kromosom menunjukkan ijaz ilmi yang berkaitan dengan sains modern, membuktikan asal-usul ilahi. Impak dan amalan, baca surah Al-Ikhlas 3 kali sehari, Sahih Bukhari 15. Renungkan nomor 23 untuk menghubungkan tauhid dengan fitrah. Subbab 19.2, Ijaz Linguistik, kesederhanaan tauhid. Penerangan, surah Al-Ikhlas menyampaikan tentang tauhid dalam 4 ayat pendek, menunjukkan ijaz balaghi melalui kesederhanaan yang mendalam. Hujah, gaya ringkas ini menarik pelbagai minda, membuktikan keajaiban linguistik. Impak dan amalan, baca Al-Ikhlas untuk memperkukuh akidah tauhid. Episode 63, Keajaiban dalam Sains dan Fitrah Manusia. Penerangan, episode tambahan ini meneroka ijaz saintifik dan psikologi Al-Quran dengan kaitan angka kepada penemuan moden. Subbab 63.1, Ijaz Adadi, nombor 23 dan 5. Penerangan,
Nombor 23 dalam surah Al-Ikhlas selari dengan 23 pasang kromosom manusia, dan perkataan besi hadid disebut 5 kali, selari dengan 5 isotop besi. Dalil, surah Al-Hadid, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan hebat. Hujah, kaitan nombor 23 dan 5 dengan kromosom dan isotop besi menunjukkan ijaz ilmi yang tidak diketahui pada masa wahyu. Impak dan amalan. Baca surah Al-Hadid untuk menghargai keajaiban besi, mengembalikan nombor 23 dalam Al-Ikhlas. Subbab 32, Ijaz Saintifik dan Psikologi, Fitrah Manusia, Penerangan, Ayat tentang Penciptaan Manusia At-Tin 95:4. Dan Kiamat, Surah Al-Qiyamah 25:1-4, merangkumi sains modern tentang DNA dan kesan psikologi Al-Quran. Hujah, ijaz ini menunjukkan Al-Quran sebagai panduan yang selari dengan fitrah dan sains. Impak dan amalan. Baca surah At-Tin dan Al-Qiyamah untuk merenungkan keajaiban penciptaan, mempraktikkan tartil untuk ketenangan. Lampiran, panduan praktikal dan rujukan amalan harian untuk menghayati ijaz. Basmalah, renungkan 15 huruf sebelum membaca Al-Quran. Sunan Abu Dawud, Marfu Daud. Al-Fatihah, hafal dan renungkan nombor 31 dalam solat. Al-Ikhlas, nombor 23. Baca 3 kali sehari. Hubungkan nombor 23 dengan kromosom 5 kromosoms. Al-Mulk, baca setiap malam untuk perlindungan. Sunan Tirmidzi, 2:891. Surah Al-Hadid, renungkan keajaiban besi dan isotopnya. Rujukan ayat. Ijaz numerical surah Al-Dalthi, Al-Fatihah, Suns Bafud Tuiva. Ijaz struktur, surah Luqman, Gilvasat, Muhammad, Gelibingmat, Al-Alaq, Znampad Namt, 15. Ijaz Saintifik, Surah Al-Hadid, Al-Anbiya, Dwaf Suwat Warfari. Sumber tambahan, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir As-Sadi, Sahih Bukhari, Potan Mainum Lav 37, 512. Sunan Tirmidzi, 2:18-19 Penutup akhir struktur 63 episod ini mengintegrasikan semua keajaiban numerikal dari Amazing Consistencies, nombor 31, 23, 11, 15, 60, Jurang Perdana, titik huruf ke dalam 70 episod menyingkap rahasia Al-Quran, Z dengan sabab imbuhan, bacaan dan bacaan. Psikologi. Episod 63 memperkaya penerokaan dengan kaitan sains modern, seperti kromosom dan isotop besi. Disokong oleh dalil seperti surah Al-Baqarah, 2 dan hadis Rasulullah SAW, kandungan ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan dengan era sains, memenuhi dakwah nombor tidak pernah berbohong. Semoga pembaca menghidupkan Al-Quran melalui tadabbur dan amalan harian, dengan doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Halaman 226. Buku 70 episod menyingkap rahasia Al-Quran. Struktur, 63 episod dengan subbab ijaz. Buku ini menyusun semula 70 episod menyingkap rahasia Al-Quran ke dalam 63 episod. Dengan setiap episod dianggap sebagai bab yang berdiri sendiri, mengandungi subbab ijaz adadi berdasarkan Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, serta subbab tambahan untuk ijaz saintifik, linguistik, dan psikologi. Episod 63 adalah bab tambahan yang meneroka ilmu Al-Quran dengan sains modern dan fitrah manusia. Setiap episod disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, relevan untuk zaman sains, dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Struktur 63 episod. Berikut adalah senarai 63 episod yang diagihkan ke dalam tema-tema utama, dengan setiap episod mempunyai sebadadi dan sebab tambahan, apabila relevan. Tema 1, Mukadimah dan Pengenalan. Episod 1, Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Numerikal dan Linguistik. Episod 2, Basmalah, Kunci Numerikal Al-Quran. Episod 3, Cabaran Al-Quran, Ketidakmampuan Ditiru. Episod 4, Al-Quran dan Era Sains Modern. Episod 5, Pendekatan Tadabbur dalam Menyingkap Rahasia. Tema 2, Susunan Surah Perjalanan Rohani, Episod 6-12. Episod 6, Susunan Ilahi, Surat 12 Surah dan Nombor Perdana. Episod 7, Al-Fatihah, Pembukaan dengan Nombor 31. Episod 8, Al-Baqarah, Asas Syariat dan Simetri. Episod 9, Tempoh Wahyu, Nombor 23 dan Penciptaan. Episod 10, Juz Amma, Mukjizat dalam Surah Pendek. Episod 11, Susunan Makkiyah dan Madaniyah. Episod 12, Huruf Muqatta'at dan Nombor 19. Episod 13, Transisi Surah, dari Doa ke Hukum. Episod 16, Simetri dalam Jumlah Ayat.
Episode 11 Peranan Jibril dalam susunan surah. Tema 3, tema utama, Tauhid dan Nubuwah. Episode 11 Piluah. Episode 11, Tauhid dalam Al-Ikhlas, nomor 2 pergi. Episode 11, Nama Allah, pengulangan 2 numbers minul 12 kali. Episode 16, Surah Muhammad nomor 13. Tema akhirah dan nomor perdana episode 20, Zikir Allah, jumlah abjad 115. Episode 21, Kisah Nabi dan Pola Numerical. Episode 2 Ayat Kursi, Keagungan Tauhid. Episode 23, Pengulangan tematik dalam Al-Quran. Episode 24, Nubuwah dan nomor 5. Episode 25, Kesatuan tema dalam Juz Amma. Tema 4, Simetri ayat dan surah. Episode 625. Episode 26, Simetri Al-Thiyah Fanabur. Episode 27, Surah Luqman, 3 ayat dengan 3 to 1 titik. Episode 12, Surah Al-Alaq, 19 ayat wahyu pertama. Episode 29, Surah Yusuf, naratif simetris. Episode 30, Surah Ar-Rahman, pengulangan 31 kali. Episode huruf dan titik, ketepatan ilahi. Episode 32, struktur ayat cabaran. Episode 3, simetri dalam surah pendek. Episode 34, nomor 5 dalam wahyu pertama. Episode numerikal dalam huruf mukataat. Tema 5, simfoni hubungan surah. Episode 365. Episode 6, Al-Falaq dan An-Nas, nomor 16. Episode 37, Surah An-Naml, nomor 60. Episode 38, Jari Jemari, nomor 23 dan 83. Episode 39, Hubungan Al-Mulk dan Al-Kalam. Episode 40, Kesinambungan tema perlindungan. Episode 41, Hubungan Surah Makkiyah. Episode 42, Simfoni Surah Madaniyah. Pola numerical dalam kisah Nabi. Episode 44, Hubungan Surah Pendek Juz Amma. Episode 45, Kesatuan Al-Quran melalui nomor tema 6. Kesan psikologi kuasa numerikal, 5. Episode 46, nomor 5, Solat dan Ketenangan. Episode Al-Ikhlas, nomor 23 dan Fitrah. Episode 48, Ayat Cabaran, 23 Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, 31. Episode 2, Al-Muzammil, Tartil dan Psikologi. Episode 51, Al-Insyirah, Harapan melalui nomor. Episode 52, Besi, nomor 5 dan Kekuatan. Episode 53, Irama Al-Quran dan Terapi Bunyi. Episode 54, Juz Amma, Ketenangan Numerical. Episode 55, Kesan Psikologi nomor 7. Penutup, Merangkai Rahsia Al-Quran. Episode 56, Juz Amma nomor 5 dan Simetri. Episode 57, nomor perdana, Sapadi Dadas dan 122. Episode 58, Jurang Perdana dan Keajaiban. Episode 9, Surah Muhammad, nomor 38. Episode 60, Kesatuan Numerikal Al-Quran. Episode 61, Al-Quran sebagai Panduan Hidup. Episode 62, Doa Menghidupkan Al-Quran. Tema 8, Bab Tambahan, Keajaiban dalam Sains dan Fitrah. Episode 63, Ijaz Saintifik dan Psikologi Al-Quran. Contoh kandungan terperinci untuk episode terpilih. Berikut adalah kandungan penuh untuk beberapa episode terpilih sebagai gambaran, dengan sebab ijaz adadi dan tambahan. Episode 1, Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Numerikal dan Linguistik. Penerangan, episode ini memperkenalkan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi dengan keajaiban numerikal, linguistik, dan saintifik, menjemput pembaca untuk tadabbur rahsianya. Subab Basar Point Sat, Ijaz Adadi, Basmalah dan nomor 19. Penerangan, Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 19 huruf. Nomor perdana yang disebut dalam surah Al-Mudaththir, Dupam umur 30. Di atasnya ada 19. Jumlah 112 surah. 6 pemain 19 dan pengulangan huruf Al-Quran Rasul sebanyak 113 kali dalam 113 huruf pertama dan terakhir. Al-Quran menunjukkan simetri ilahi. Dalil Surah Al-Waqiah 5 Al-Wa'di. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia dalam kitab yang terpelihara. Halaman 32 ke Quran. Hujah, ketepatan nomor 11 dan 111 membuktikan ijaz adadi yang tidak dapat dicipta oleh manusia 15 abad lalu, menyokong cabaran Al-Quran. Impak dan amalan. Mulakan pembacaan Al-Quran dengan basmalah, renungkan 19 hurufnya sebagai tanda keajaiban ilahi. Sunan Abu Dawud, 42. Subbab 12, Ijaz Linguistik. Ketidakmampuan ditiru penerangan. Al-Quran mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding. Surah Al-Baqarah 2, dengan keunikan gaya retorik dan susunan huruf hingga titik baca. Hujah, struktur linguistik, seperti perumpamaan lalat, menunjukkan ijaz balagi yang tidak dapat ditiru. Dro, impak dan amalan, baca surah Al-Baqarah 2:24. Untuk menghargai cabaran ilahi, renungkan keunikan gaya Al-Quran.
Episode 7, Al-Fatihah, pembukaan dengan Nur 31 penerangan. Episod ini meneroka Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran dengan simetri angka yang luar biasa. Ijaz Adadi, nombor 31 dalam Al-Fatihah. Penerangan jumlah huruf pertama, kedua dan ketiga setiap ayat Al-Fatihah adalah 31. Begitu juga jumlah titik huruf dan 6 nama serta sifat Allah. Ayat ke-31 Al-Quran, Al-Baqarah 9, mempunyai 31 titik huruf. Dalil, Surah Al-Qobas, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Hujah, ketepatan nombor 31 membuktikan simetri ilahi yang tidak dapat ditiru, menyokong cabaran Al-Quran. Impak dan amalan, hafal Al-Fatihah, renungkan nombor 31 dalam solat harian untuk menghargai ijazadi, halaman 22. Ijaz, psikologi, ketenangan Al-Fatihah. Penerangan, membaca Al-Fatihah dengan tartil mencipta kesan meditasi, selari dengan sains moden tentang terapi bunyi. Hujah, irama simetris Al-Fatihah menenangkan jiwa, menunjukkan ijaz nafsi, impak dan amalan. Baca Al-Fatihah dengan penuh kesedaran dalam solat untuk ketenangan. Episod 16, Tauhid dalam Al-Ikhlas, nombor 23 penerangan. Episod ini membincangkan surah Al-Ikhlas sebagai inti tauhid dengan pola angka yang berkait dengan fitrah manusia. Subab 19.1, Ijaz Adadi nombor 23 dan kromosom. Penerangan, huruf kasrah dalam surah Al-Ikhlas terletak pada posisi ke-23 dari awal dan akhir, selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Dalil surah Al-Ikhlas, 1:4, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Hujah, kaitan nombor 23 dengan kromosom menunjukkan ijaz ilmi yang berkaitan dengan sains moden, membuktikan asal-usul ilahi. Impak dan amalan, baca surah Al-Ikhlas 3 kali sehari, 15. Renungkan nombor 23 untuk menghubungkan tauhid dengan fitrah. Subab 16.2, Ijaz linguistik, kesederhanaan tauhid, penerangan. Surah Al-Ikhlas menyampaikan tauhid dalam 4 ayat pendek, menunjukkan ijaz balagi melalui kesederhanaan yang mendalam. Hujah, gaya ringkas ini menarik pelbagai minda, membuktikan keajaiban linguistik. Impak dan amalan, baca Al-Ikhlas untuk memperkukuh akidah tauhid. Episod 63, keajaiban dalam sains dan fitrah manusia. Penerangan, episod tambahan ini meneroka ijaz saintifik dan psikologi Al-Quran, dengan kaitan angka kepada penemuan moden. Sebab 63.4, Ijaz Adadi nombor 23 dan penerangan. Nombor 23 dalam surah Al-Ikhlas selari dengan 23 pasang kromosom manusia, dan perkataan besi hadid disebut 5 kali, singilma isotop besi. Dalil hadid umib 20 wilne, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan hebat. Hujah, kaitan nombor 23 dan 5 dengan kromosom dan isotop besi, menunjukkan ijaz ilmi yang tidak diketahui pada masa wahyu. Impak dan amalan, baca surah Al-Hadid untuk menghargai keajaiban besi, mengembalikan nombor 23 dalam Al-Ikhlas. Subab 6.2, ijaz saintifik dan psikologi, fitrah manusia. Penerangan, ayat tentang penciptaan manusia, Atin 19 dan kiamat, surat William 1, tom 4. Merangkumi sains moden tentang DNA dan kesan psikologi Al-Quran. Hujah, ijaz ini menunjukkan Al-Quran sebagai panduan yang selari dengan fitrah dan sains. Impak dan amalan, baca surah At-Tin dan Al-Qiyamah untuk merenungkan keajaiban penciptaan, mempraktikkan tartil untuk ketenangan. Lampiran, panduan praktikal dan rujukan amalan harian untuk menghayati ijaz. Basmalah, renungkan 15 huruf sebelum membaca Al-Quran. Sunan Abu Dawud, 42. Al-Fatihah, nomor 31, hafal dan renungkan nombor 31 dalam solat. Al-Ikhlas, baca 3 kali sehari, hubungkan nombor 23 dengan kromosom, Sahih Bukhari, 511. Al-Mulk, baca setiap malam untuk perlindungan, Sunan Tirmidzi. Surah Al-Hadid, renungkan keajaiban besi dan isotopnya, halaman 280. Rujukan ayat ijaz numerical, Surah Al-Mudaththir, Al-Fatihah, 1/7, Al-Baqarah, 2. Ijaz struktur, Surah Al-Luqman, Muhammad, 47 Fenders 38, Al-Alaq, 125. Ijaz saintifik, Surah Al-Hadid, Al-Anbiya, Al-Anzlat 1/3. Sumber tambahan, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir As-Sadi, Sahih Bukhari, 437, 513, Sunan Tirmidzi, 2 Penutup, akhir struktur 63 episod ini mengintegrasikan semua keajaiban numerikal,
dari Ijaz Adadi, dari Amazing Consistencies, nombor 31, 23, 112, 5, 60, perdampuluh, titik huruf, ke dalam 70 episod, menyingkap rahsia Al-Quran Z dengan sebab imbuhan, bacaan dan bacaan. Psikologi. Episod 63 memperkaya penerokaan dengan kaitan sains modern, seperti kromosom dan isotop besi. Disokong oleh dalil seperti surah Al-Baqarah dan hadis Rasulullah SAW, kandungan ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan dengan era sains, memenuhi dakwah nombor tidak pernah berbohong. Semoga pembaca menghidupkan Al-Quran melalui tadabbur dan amalan harian, dengan doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episod 1. Keajaiban Al-Quran, mukjizat numerikal dan linguistik. Penerangan. Episod ini memperkenalkan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang menggabungkan keajaiban numerikal, ijaz adadi, dan linguistik ijaz balagi, menjemput pembaca untuk memulakan perjalanan tadabbur rahsia-rahsia kitab suci ini. Dengan ketepatan nombor yang menakjubkan dan gaya bahasa yang tiada tandingan, Al-Quran membuktikan asal-usul ilahinya, relevan untuk zaman sains modern. Episod ini menyerlahkan pola numerikal seperti nombor 19 dan 19, serta cabaran linguistik yang tidak dapat ditiru, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, dan hujah saintifik, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Sebab 1.1, Ijaz Adadi, Basmalah dan nombor 19, penerangan. Setiap surah Al-Quran, kecuali surah Taubah, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mengandungi 19 huruf, nombor perdana yang disebut dalam surah Al-Mudaththir 30. Di atasnya ada 19. Al-Quran mempunyai 19 surah, hasil darab 6.15, dan huruf-huruf perkataan Al-Quran serta Ar-Rasul diulang 114 kali dalam 114 huruf pertama dan terakhir Al-Quran, menunjukkan simetri ilahi yang luar biasa. Dalil. Surah Al-Waqiah 50-60. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia, dalam kitab yang terpelihara, tidak disentuh melainkan oleh mereka yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Rujukan, halaman 38 teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 19 dalam Basmalah, dan nombor 114 dalam jumlah surah, serta pengulangan huruf, menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7, apatah lagi memandangkan Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Pola nombor perdana ini relevan untuk era sains modern, kerana ketepatan matematiknya menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran. Impak dan amalan. Mulakan pembacaan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Renungkan 19 hurufnya sebagai tanda keajaiban ilahi, seperti amalan Rasulullah SAW sebelum memulakan sesuatu perkara. Sunan Abu Dawud. Luangkan masa untuk menghitung huruf-huruf basmalah dalam hati untuk meningkatkan kekaguman terhadap ketepatan Al-Quran. Doa. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi. Sebab 1.2. Ijaz linguistik, keunikan gaya Al-Quran. Penerangan. Al-Quran mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding dengannya, surah Al-Baqarah, dengan keunikan gaya bahasa, retorik, dan susunan huruf hingga titik baca. Contohnya, perumpamaan lalat dalam surah Al-Baqarah, menggunakan bahasa sederhana tetapi mendalam, menunjukkan keupayaan Al-Quran untuk menyampaikan makna yang kompleks dengan cara yang menarik pelbagai minda. Dalil, surah Al-Baqarah 24, dan jika kamu meragui Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya, tetapi kamu tidak akan dan dapat melakukannya. Hujah, keunikan gaya linguistik Al-Quran, seperti penggunaan perumpamaan lalat yang menantang penyair Arab terhebat pada masa itu, menunjukkan ijaz balagi yang tidak dapat ditiru. Struktur ayat yang simetri dan irama yang harmoni menjadikan Al-Quran sebagai karya yang melampaui kemampuan manusia, bahkan untuk penutur asli bahasa Arab pada zaman wahyu. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 23-26 dengan tadabbur, renungkan keunikan gaya bahasa dan cabaran ilahi untuk meningkatkan keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Praktikkan pembacaan ayat-ayat ini dalam solat malam untuk menghayati keindahan linguistiknya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW. Penutup episod 1.
Episod ini memperkenalkan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi melalui ijaz adadi in 19 dan 112 dan ijaz balagi, keunikan gaya bahasa. Ketepatan nombor 19 dalam basmalah dan 114 dalam jumlah surah, serta cabaran linguistik dalam surah Al-Baqarah, membuktikan asal-usul ilahi Al-Quran yang relevan dengan zaman sains moden. Semoga pembaca memulakan perjalanan tadabbur dengan basmalah dan ayat-ayat cabaran, menghidupkan Al-Quran dalam hati melalui amalan harian. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a bi wa syafi'an fil akhirah. Episod 2, Basmalah, kunci numerikal Al-Quran. Penerangan, episod ini menyelami Bismillahirrahmanirrahim sebagai kunci numerikal yang menghubungkan surah-surah Al-Quran, menonjolkan keajaiban numerikal ijaz adadi melalui pola nombor 19 dan 116, serta kesan psikologi basmalah dalam menenangkan hati. Sebagai pembukaan hampir setiap surah, kecuali surah At-Taubah, basmalah bukan sahaja simbol permulaan, tetapi juga bukti ketepatan ilahi yang relevan untuk zaman sains modern. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Subbab 2.1, Ijaz Adadi, nomor 19 dan 118, penerangan. Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 15 huruf, nomor perdana yang disebut dalam surah Al-Mudaththir, 24:30, di atasnya ada 19. Al-Quran mempunyai 118 surah, hasil darab 6 dan huruf-huruf perkataan Al-Quran serta Ar-Rasul, Rasul, diulang 118 kali dalam 118 huruf pertama dan terakhir Al-Quran. Jumlah abjad huruf frasa zikir Allah, dzikrlah, nama lain Al-Quran, juga menghasilkan 119, mencerminkan simetri ilahi yang luar biasa. Dalil, surah Al-Mudaththir, di atasnya ada 19. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat, dan kami tidak menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Tilaman tiba di dudu teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nomor 19 dalam basmalah dan nomor 115 dalam jumlah surah, serta pengulangan huruf menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dicipta secara kebetulan oleh manusia pada abad ke-7. Apatah lagi memandangkan Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Nombor perdana seperti 19 adalah asas matematik yang hanya dapat dihargai sepenuhnya dalam era sains moden, menyokong dakwaan Amazing Consistencies bahawa nombor tidak pernah berbohong. Pola ini mengukuhkan kesatuan Al-Quran sebagai kitab ilahi yang terpelihara. Impak dan amalan. Sebelum membaca Al-Quran, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan kesedaran tentang 19 hurufnya. Renungkan nombor 19 sebagai tanda kesatuan ilahi surah-surah Al-Quran, mengikut amalan Rasulullah SAW. Luangkan masa untuk menghitung huruf-huruf basmalah dalam hati, atau meneliti jumlah 112 surah dalam senarai tartib Al-Quran untuk meningkatkan kekaguman terhadap ketepatan ilahi. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi. Subbab 2, Ijaz, Psikologi, Kesan Basmalah, Penerangan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan kesedaran tentang 19 huruf dan makna sifat Rahman dan Rahim, mencipta kesan meditasi yang menenangkan hati, menyediakan pembaca untuk tilawah dengan penuh khusyuk. Irama Basmalah, dengan pengulangan bunyi yang harmoni, memberikan kesan psikologi yang serupa dengan teknik meditasi moden. Dalil, Surah Al-Isra, 82, dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Halaman 211. Hujah, kesan psikologi basmalah, terutamanya apabila diucapkan dengan tartil dan kesedaran tentang pola numerikalnya, sentiasa dengan penemuan sains moden tentang terapi bunyi dan meditasi. Kajian saintifik menunjukkan bahwa pengulangan frase yang teratur seperti basmalah dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus, menunjukkan ijaz nafsi Al-Quran. Sifat Rahman dan Rahim yang terkandung dalam basmalah mengingatkan pembaca tentang kasih sayang Allah, mengeratkan hubungan rohani dan emosi. Impak dan amalan. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kesedaran sebelum memulakan pembacaan Al-Quran, solat, atau aktiviti harian, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Renungkan makna sifat Rahman dan Rahim, serta pola 19 huruf untuk mencipta ketenangan batin.
Praktikan membaca basmalah perlahan selama 1-2 menit untuk mempersiapkan hati, sambil membayangkan kesatuan setiap bab surah Al-Quran sebagai panduan hidup. Penutup episod 2. Episod ini menonjolkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai kunci numerikal Al-Quran melalui ijaz 14 dan 14, dan ijaz nafsi, kesan psikologi. Ketepatan 19 huruf dalam basmalah, 14 surah, dan pengulangan huruf Al-Quran dan Ar-Rasul membuktikan keajaiban ilahi yang tidak boleh ditiru, relevan untuk era sains modern. Kesan meditasi basmalah mengukuhkan hubungan rohani pembaca dengan Al-Quran. Semoga pembaca menghidupkan basmalah dalam setiap permulaan dengan doa, Allahumma ya Rabb ajal Al-Quran, Rabi albi wa syafi wa khian fil akhirah. Episode 3, Cabaran Al-Quran, ketidakmampuan ditiru. Penerangan. Episod ini menyelami cabaran Al-Quran kepada manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding dengannya, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah 2:3. Cabaran ini menonjolkan keajaiban numerikal, melalui menombor 23 dalam ayat cabaran dan keajaiban linguistik, melalui gaya bahasa yang tiada tandingan. Ketepatan nombor dan keunikan retorik Al-Quran membuktikan asal-usul ilahinya, relevan untuk zaman sains modern. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Subbab 3 Santi, ijaz adadi, nombor 23 dalam ayat cabaran penerangan. Ayat cabaran Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mengandungi 23 perkataan. Nombor perdana yang juga selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Nombor 23 muncul pula dalam ayat pertama tentang air yang mempunyai 23 perkataan, serta kedudukan huruf kasrah dalam surah Al-Ikhlas, ke-23 dari awal dan akhir. Selain itu, jumlah 83, nombor perdana ke-23, ditemui dalam jumlah nombor surah yang menyebut jari jemari, banan, dalam surah Al-Anfal 8 dan Al-Qiyamah. Dalil, surah Al-Baqarah, dan jika kamu meragui Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya, dan panggillah saksi-saksimu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Rujukan halaman 111 teori hujah. Ketepatan nombor 23 dalam ayat cabaran, ayat tentang air, dan surah Al-Ikhlas menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7, terutama memandangkan Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Kaitan nombor 23 dengan 23 pasang kromosom manusia yang hanya ditemui dalam sains modern membuktikan ijaz ilmi yang menyokong dakwaan Amazing Consistencies bahwa nombor tidak pernah berbohong. Pola nombor perdana ini mengukuhkan kebenaran ilahi Al-Quran. Impak dan amalan, baca surah Al-Baqarah 2:23 dengan tadabbur, renungkan nombor 23 sebagai tanda keajaiban ilahi yang berkait dengan fitrah manusia. Luangkan masa untuk menghitung 23 perkataan dalam ayat cabaran atau membaca surah Al-Ikhlas untuk menghargai kaitan nombor 23, mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Doa, Allahumma ya Rabb ajal Al-Quran rabi'a kalbi. Heith. Subbab 3.2. Ijaz linguistik, keunikan retorik Al-Quran. Penerangan, Al-Quran mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan satu surah yang sebanding, surah Al-Baqarah 2:23, dengan keunikan gaya bahasa yang meliputi struktur ayat, irama, dan perumpamaan. Contohnya, perumpamaan lalat dalam surah Al-Baqarah, menggunakan bahasa sederhana tetapi mendalam, menantang penyair Arab terhebat pada masa itu. Gaya retorik ini menggabungkan ketepatan, keindahan, dan kesan emosi yang tidak dapat ditiru. Dalil, surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk atau apa yang lebih kecil daripadanya. Hujah, keunikan gaya linguistik Al-Quran, seperti penggunaan perumpamaan lalat yang merendahkan kesombongan penentang, menunjukkan ijaz balaghah yang melampaui kemampuan manusia. Pada zaman wahyu, penyair Arab terkenal seperti Imru al-Qais dan Labid bin Rabi'ah gagal menandingi Al-Quran, walaupun bahasa Arab berada pada kemuncak kehebatannya. Struktur ayat yang simetri, irama yang harmoni, dan pilihan perkataan yang tepat menjadikan Al-Quran sebagai karya ilahi yang tidak dapat dijelaskan, bahkan dalam era modern dengan teknologi analisis bahasa.
Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 26 dengan penuh kesedaran, renungkan gaya bahasa dan cabaran ilahi untuk meningkatkan keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Praktikkan pembacaan ayat-ayat ini dalam solat malam atau selepas subuh, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran selepas. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat-ayat ini, contoh, tafsir Ibn Kathir, untuk memahami keindahan retoriknya. Penutup episode 3. Episode ini menonjolkan cabaran Al-Quran sebagai bukti keajaiban ilahi melalui ijaz adadi nombor 23 dalam ayat cabaran, dan ijaz balagi, keunikan gaya bahasa, ketepatan 23 perkataan dalam surah Al-Baqarah, yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia, serta keindahan retorik seperti perumpamaan lalat, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak dapat ditiru, relevan untuk zaman sains modern. Semoga pembaca meningkatkan keyakinan melalui tadabbur ayat-ayat cabaran, menghidupkan Al-Quran dalam hati dengan amalan harian. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Rabi' albi wa syafi'an fil akhirah. Episode 4. Al-Quran dan Era Sains Modern. Penerangan. Episode ini meneroka bagaimana Al-Quran kekal relevan sebagai mukjizat ilahi dalam era sains modern melalui keajaiban numerikal, ijaz adadi, dan saintifik, ijaz ilmi. Dengan ketepatan nombor seperti 23 yang berkait dengan penemuan saintifik modern seperti kromosom manusia, serta ayat-ayat yang mendedahkan fakta alam seperti penciptaan dari air, Al-Quran membuktikan dirinya sebagai kitab yang melampaui zaman. Episode ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Sebab sob i adadi, nombor 23, dan kaitan dengan kromosom. Penerangan, nombor 23 muncul dalam pelbagai pola numerikal Al-Quran, seperti 23 tahun tempoh wahyu, 23 perkataan dalam ayat cabaran, surah Al-Baqarah 2:23, dan 23 perkataan dalam ayat pertama tentang air. Dalam surah Al-Ikhlas, huruf kasrah terletak pada posisi ke-23 dari awal dan akhir, selari dengan 23 pasang kromosom manusia yang membentuk kod genetik. Selain itu, jumlah nombor surah yang menyebut jari jemari benan dalam surah Al-Anfal dan Al-Qiyamah adalah 83, nombor perdana ke-23. Dalil, surah Al-Muminun, 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan dia setitis air mani dalam tempat yang kukuh. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. 21. Teori kerangka. Hujah, ketepatan nombor 23 dalam ayat-ayat Al-Quran dan kaitannya dengan 23 pasang kromosom manusia, yang hanya ditemui pada abad ke-20, melalui teknologi mikroskop, menunjukkan ijaz adadi dan ijaz ilmi yang tidak mungkin diketahui pada abad ke-7. Pola nombor perdana ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong dan membuktikan Al-Quran sebagai kitab ilahi yang selari dengan penemuan saintifik modern. Impak dan amalan. Baca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Muminun 23-11 dengan tadabbur, renungkan nombor 23 sebagai tanda keajaiban ilahi yang berkait dengan fitrah manusia, kromosom. Praktikkan pembacaan ayat-ayat ini selepas solat subuh untuk menghargai hubungan Al-Quran dengan penciptaan manusia, mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Sahih Bukhari, 5:11. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Rabi'a kalbi. Subab 4.2, ijaz saintifik, Al-Quran dan penemuan modern. Penerangan, Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang merujuk kepada fakta saintifik yang hanya disahkan oleh sains modern, seperti penciptaan manusia dari air, surah Al-Anbiya, dan perkembangan embrio, surah Al-Muminun, 23-11-14. Ayat-ayat ini, dengan pola numerik seperti nombor 23, menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sahaja panduan rohani, tetapi juga sumber kebenaran saintifik yang relevan untuk era modern. Dalil, surah Al-Anbiya. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan bahwa langit dan bumi dahulu adalah satu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari udara. Tidakkah mereka beriman? Idaing Tama. Hujah, ayat tentang penciptaan dari air, surah Al-Anbiya 28-30, berdasarkan penemuan saintifik modern bahwa udara adalah komponen utama kehidupan,
dengan kira-kira 70% tubuh manusia terdiri daripada udara. Penerangan tentang perkembangan embrio dalam Surah Al-Mu'minun 20:13-14 mencerminkan tahap-tahap embriologi yang hanya disahkan melalui teknologi moden, menunjukkan ijaz ilmi yang luar biasa. Kaitan nombor 23 dengan kromosom manusia mengukuhkan lagi hubungan antara keajaiban numerikal dan saintifik, membuktikan Al-Quran sebagai kitab yang melampaui pengetahuan manusia pada masa wahyu. Impak dan amalan, baca Surah Al-Anbiya dan Surah Al-Mu'minun 23:14-14 dengan tadabbur untuk menghargai keajaiban penciptaan yang disebut dalam Al-Quran. Luangkan masa untuk merenungkan hubungan nombor 23 dengan kromosom manusia semasa membaca ayat-ayat ini, terutama pada waktu malam untuk meningkatkan kesedaran rohani. Tabuan Tirmizi 10. Amalkan doa selepas membaca, Allahumma ya Rabb, tambahkan ilmuku tentang keajaiban kitabmu. Penutup episod 4. Episod ini menonjolkan relevansi Al-Quran dalam era sains moden melalui ijaz adadi, nombor 23 dan kaitannya dan Qudatain dengan kromosom, dan ijaz ilmi, fakta saintifik seperti penciptaan dari air. Ketepatan nombor 23 dalam ayat-ayat Al-Quran dan hubungannya dengan penemuan saintifik moden, serta ayat-ayat tentang penciptaan, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang kekal relevan. Semoga pembaca memperdalam tadabbur melalui ayat-ayat ini, menghidupkan Al-Quran dalam hati dengan amalan harian. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Halaman 2. Episod 5. Pendekatan tadabbur dalam menyingkap rahsia penerangan. Episod ini meneroka pendekatan tadabbur, perenungan mendalam, sebagai kaedah utama untuk menyingkap rahsia Al-Quran, dengan menonjolkan keajaiban numerikal, adadi, melalui nombor 11 dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan kesan psikologi tadabbur dalam menenangkan jiwa. Tadabbur mengajak pembaca untuk merenung makna, pola numerikal, dan keindahan Al-Quran persis, membawa mereka lebih dekat kepada Allah, dan membuktikan relevansi kitab suci ini dalam era sains moden. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Sebab 5.1, ijaz adadi, nombor 19 sebagai kunci tadabbur penerangan. Bismillahirrahmanirrahim lahas yang mengandungi 19 huruf menjadi titik permulaan tadabbur Al-Quran, dengan nombor 19 disebut dalam Surah Al-Muddathir, People. Di atasnya ada 19. Jumlah sargemblat surah Al-Quran, 6-19, dan pengulangan huruf-huruf perkataan Al-Quran, serta Ar-Rasul sebanyak 114 kali dalam 114 huruf pertama dan terakhir. Al-Quran menunjukkan simetri ilahi. Nombor 19, sebagai nombor perdana, mengundang perenungan mendalam tentang ketepatan Al-Quran. Dalil, Surah Al-Qamar. Dan sesungguhnya, kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah sesiapa yang mengambil pengajaran? Hujah, ketepatan nombor 19 dalam basmalah, dan nombor 114 dalam struktur Al-Quran, menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7, terutama memandangkan Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Nombor perdana seperti 19, yang hanya dapat dibahagi dengan satu, dan dirinya sendiri, mencerminkan kesatuan dan keunikan Allah, mengajak pembaca untuk tadabbur keajaiban ini. Menurut Amazing Consistencies, pola ini menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan nombor 19 sebagai kunci untuk memahami keseluruhan Al-Quran. Impak dan amalan, mulakan pembacaan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, renungkan 19 hurufnya sebagai titik permulaan tadabbur, seperti amalan Rasulullah Sunan Abu Dawud, 42 Luangkan masa untuk menghitung huruf-huruf basmalah dalam hati, atau meneliti senarai 114 surah dalam Al-Quran, untuk menghargai simetri ilahi. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk mentadabbur rahsia kitabmu. Halaman 5.2. Ijaz psikologi, kesan tadabbur pada jiwa. Penerangan, pendekatan tadabbur, yaitu merenung makna dan pola Al-Quran seperti nombor 19 dalam basmalah, mencipta kesan psikologi yang menenangkan hati dan meningkatkan kesedaran rohani. Membaca Al-Quran dengan tartil dan memahami makna ayat-ayatnya, seperti surah Al-Qamar, membantu mengurangkan tekanan dan mengeratkan hubungan dengan Allah. Dalil,
Surah Al-Isra 22. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hujah, tadabbur Al-Quran, terutamanya dengan memerhatikan pola numerik seperti 19, mencipta irama mental yang selari dengan penemuan sains modern tentang kesan meditasi dan terapi bunyi. Kajian psikologi menunjukkan bahwa pengulangan frase yang teratur, seperti Bismillahirrahmanirrahim, dan perenungan makna ayat, dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus, menunjukkan ijaz nafsi Al-Quran. Pendekatan tadabbur ini bukan sahaja memperdalam pemahaman, tetapi juga menyuburkan ketenangan batin, menjadikan Al-Quran relevan sebagai panduan rohani dalam era moden. Impak dan amalan. Luangkan 5-10 menit setiap hari untuk tadabbur ayat-ayat Al-Quran seperti Surah Al-Qamar 54 dengan membaca tafsir ringkas, contoh tafsir As-Sa'di, dan merenungkan nombor 19 dalam basmalah. Praktikan pembacaan tartil sebelum tidur, mengikut nasihat Rasulullah SAW, Sunan Tirmidzi, untuk menenangkan jiwa. Contohnya, baca Bismillahirrahmanirrahim perlahan sambil memikirkan sifat Rahman dan Rahim Allah untuk meningkatkan kesedaran rohani. Penutup episode 5. Episode ini menonjolkan pendekatan tadabbur sebagai kunci untuk menyingkap rahsia Al-Quran melalui ijaz adadi nombor 19 dalam basmalah dan ijaz nafsi, kesan psikologi perenungan. Ketepatan nombor 19 dan 114 serta kesan meditasi tadabbur membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan untuk era sains modern. Semoga pembaca mempraktikkan tadabbur dalam kehidupan harian, menghidupkan Al-Quran dalam hati dengan renungan dan doa. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabe'a qalbi wa syafsyafi'an fil akhirah. Penutup. Diperluas untuk episode 1 hingga 5. Tema Zolo, Mukadimah dan Pengenalan. Berikut adalah penutup yang dihuraikan untuk setiap episode dari episode 1 hingga 5 dalam tema Zoro, Mukadimah dan Pengenalan, yang bertujuan mengukuhkan hubungan pembaca dengan Al-Quran melalui tadabbur keajaiban numerikal, linguistik, saintifik, dan psikologi, serta inspirasi untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan harian. Penutup episode 1, Keajaiban Al-Quran, Mukjizat Numerikal dan Linguistik. Episode ini telah memperkenalkan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang menggabungkan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 19 dan 12, serta keajaiban linguistik, jaz balagi, melalui cabaran gaya bahasa yang tidak dapat ditiru. Ketepatan 12 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim dan 14 surah Al-Quran, serta keindahan retorik dalam perumpamaan lalat, surah Al-Baqarah 2 menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang melampaui kemampuan manusia, bahkan dalam era sains modern. Pola nombor perdana seperti 19, yang hanya dapat dihargai sepenuhnya dengan matematik modern, mengesahkan dakwaan amazing consistencies bahwa nombor tidak pernah berbohong. Cabaran Al-Quran, surah Al-Baqarah 2 mengajak kita untuk merenung keunikan kitab ini, bukan sahaja sebagai panduan rohani, tetapi juga sebagai bukti kebenaran ilahi yang kekal relevan. Inspirasi rohani. Al-Quran adalah kalam Allah yang hidup, memanggil setiap hati untuk mendekatinya dengan penuh kekaguman. Seperti yang disebut dalam surah Al-Waqiah, verse 0, Al-Quran adalah kitab yang mulia, dalam kitab yang terpelihara. Dengan memulakan perjalanan tadabbur, kita membuka pintu kepada rahsia-rahsia ilahi yang memperkaya jiwa dan minda. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Lorongyi. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai teman setia, merenung nombor 19 dalam basmalah, dan keindahan ayat-ayatnya untuk memperkuat iman. Amalan harian. Mulakan setiap hari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulakan aktiviti, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, Sunan Abu Dawud. Luangkan 5 menit untuk membaca surah Al-Baqarah 2-26 dengan tartil, renungkan 19 huruf basmalah dan cabaran linguistik Al-Quran. Tulis doa berikut dalam jurnal rohani Anda. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabe'a qalbi wa nur sadri, halaman Dida Kerangka Quran. Amalkan ini untuk membina hubungan yang lebih erat dengan Al-Quran, menghidupkan hati dengan keajaiban ilahi. Penutup episode 2, Basmalah, kunci numerikal Al-Quran. Episode ini telah menyelami Bismillahirrahmanirrahim sebagai kunci numerikal yang menghubungkan surah-surah Al-Quran dengan 19 hurufnya mencerminkan nombor perdana yang disebut dalam surah Al-Mudaththir 40.
dan 114 surah sebagai hasil darab 6x11. Keajaiban numerikal ini, bersama kesan psikologi basmalah yang menenangkan jiwa, menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terancang dengan sempurna, tidak mungkin dicipta oleh manusia. Kaitan nombor 11 dengan matematik modern dan kesan meditasi basmalah, yang selari dengan sains terapi bunyi, mengukuhkan relevansi Al-Quran dalam era sains. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Isra 2, Al-Quran adalah penawar dan rahmat, dan basmalah adalah pintu masuk kepada rahmat ini. Inspirasi rohani. Bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar frasa pembukaan, tetapi jemputan untuk merasai kasih sayang Allah melalui sifat Rahman dan Rahim. Dengan merenung 11 hurufnya, kita diingatkan akan ketepatan ilahi yang mengikat keseluruhan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkan basmalah dalam setiap permulaan. Dalam dunia yang penuh cabaran, basmalah adalah perisai rohani yang membawa ketenangan dan keyakinan. Marilah kita menjadikan basmalah sebagai zikir harian, membuka hati kepada keajaiban Al-Quran. Amalan harian, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kesedaran sebelum membaca Al-Quran, solat, atau memulakan tugas harian. Luangkan 2-3 menit untuk menghitung 19 huruf basmalah dalam hati, atau membaca surah Al-Mudaththir, 4:31, untuk merenung keajaiban nombor 15. Amalkan doa, Allahumma ya Rabb, jadikan basmalah sebagai kunci hatiku kepada rahmat-Mu. Praktikkan ini setiap malam sebelum tidur untuk memperkuat hubungan rohani mengikut amalan Rasulullah SAW. Sahih 16. Penutup, episode 3, Cabaran Al-Quran, Ketidakmampuan Ditiru. Episode ini telah menonjolkan cabaran Al-Quran, Surah Al-Baqarah, yang mengundang manusia dan jin untuk menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan keajaiban numerikal. Melalui 23 perkataan dalam ayat cabaran dan keajaiban linguistik ijaz balagi, melalui perumpamaan lalat, Surah Al-Baqarah 2:26. Nombor 23, yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia, menunjukkan hubungan Al-Quran dengan fitrah, manakala keunikan gaya bahasa Al-Quran mengatasi kemampuan penyair Arab terhebat. Pola numerikal dan retorik ini, yang tidak dapat ditiru, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan untuk era sains modern, menyokong dakwaan amazing consistencies bahwa nombor tidak pernah berbohong. Inspirasi rohani. Cabaran Al-Quran adalah seruan kepada setiap insan untuk mengakui kebenaran ilahi. Seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah 2:24, tiada sesiapa yang dapat menandingi Al-Quran, menjadikannya bukti nyata kekuasaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Dengan tadabbur ayat-ayat cabaran, kita memperkuat iman dan keyakinan, terutama dalam dunia yang penuh keraguan. Marilah kita menyahut cabaran ini dengan merenung keajaiban Al-Quran dan menghidupkannya dalam kehidupan. Amalan harian, baca surah Al-Baqarah 2:25 selepas solat maghrib, renungkan 23 perkataan dalam ayat cabaran, dan keindahan perumpamaan lalat. Luangkan masa untuk membaca tafsir ringkas, contoh, tafsir Ibn Kathir, untuk memahami keunikan gaya bahasa Al-Quran. Tulis doa, Allahumma ya Rabb, teguhkan imanku dengan keajaiban kitab-Mu. Amalkan ini untuk meningkatkan keyakinan terhadap Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak dapat disaingi. Penutup episode 4, Al-Quran dan era sains modern. Episode ini telah menunjukkan relevansi Al-Quran dalam era sains modern melalui ijaz adadi, nombor 23 dan kaitannya dengan kromosom manusia. Dan ijaz ilmi, fakta saintifik seperti penciptaan dari air dalam surah Al-Anbiya 12:30. Ketepatan nombor 23 dalam ayat-ayat seperti surah Al-Muminun 23:12-15, dan hubungannya dengan penemuan saintifik modern tentang kromosom, serta penerangan tentang penciptaan manusia, membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang melampaui zaman. Ayat-ayat ini, yang selari dengan penemuan sains abad ke-20, mengesahkan kebenaran ilahi Al-Quran, dan menyokong dakwaan amazing consistencies bahwa nombor tidak pernah berbohong. Al-Quran bukan sahaja panduan rohani, tetapi juga sumber kebenaran saintifik yang menguatkan iman. Inspirasi rohani. Al-Quran adalah tanda kasih sayang Allah kepada manusia, menyatukan rohani dan intelek melalui keajaiban numerikal dan saintifik. Seperti yang disebut dalam surah Fussilat, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka sendiri.
Dengan tadabur ayat-ayat seperti Surah Al-Muminun 23:16, kita diingatkan akan keajaiban penciptaan kita sendiri, yang hanya dapat difahami sepenuhnya melalui sains modern. Rasulullah SAW menggalakkan kita membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai cermin untuk melihat tanda-tanda Allah dalam alam dan diri kita. Amalan harian, baca Surah Al-Muminun 23:16 dan Surah Al-Anbiya. Selepas solat Isya, renungkan nombor 23 dan kaitannya dengan kromosom manusia. Luangkan 5 minit untuk memikirkan bagaimana air menjadi asas kehidupan, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Tulis doa, Allahumma ya Rabb, tambahkan ilmuku tentang keajaiban kitab-Mu. Amalkan ini untuk menghubungkan iman dengan penemuan saintifik, menguatkan keyakinan dalam era modern. Episode 5, Pendekatan Tadabbur dalam Menyingkap Rahasia. Episode ini telah menonjolkan tadabbur sebagai kunci untuk menyingkap rahasia Al-Quran, dengan keajaiban dan ma'ijaz adadi melalui nombor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan kesan psikologi, ijaz nafsi, yang menenangkan jiwa. Nombor 19, sebagai nombor perdana yang menghubungkan basmalah dengan struktur Al-Quran, surat 11 surah, mengajak kita untuk merenungkan ketepatan ilahi, manakala tadabbur ayat-ayat seperti surah Al-Qamar 54:11 membawa ketenangan dan kesedaran rohani. Keselarian tadabbur dengan terapi bunyi moden menunjukkan bahawa Al-Quran adalah panduan holistik yang relevan untuk era sains. Dengan tadabbur, kita menghidupkan Al-Quran dalam hati, sebagaimana dakwaan Amazing Consistencies bahawa nombor tidak pernah berbohong. Inspirasi rohani. Tadabbur adalah perjalanan hati untuk mendekati Allah melalui kalamnya. Seperti yang disebut dalam surah Al-Qamar 11, Al-Quran dipermudahkan untuk diingat dan direnung. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu digandakan 10 kali. Sunan Tirmidzi, Surah 10. Dengan tadabbur, kita bukan sahaja memahami Al-Quran, tetapi juga merasai rahmatnya dalam kehidupan. Marilah kita menjadikan tadabbur sebagai amalan harian, membuka rahsia-rahsia Al-Quran dengan hati yang ikhlas. Amalan harian, luangkan 5-10 minit setiap pagi untuk tadabbur surah Al-Qamar. Renungkan nombor 19 dalam basmalah dan makna ayat tersebut. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tartil sebelum memulakan pembacaan Al-Quran, sambil memikirkan sifat Rahman dan Rahim Allah. Tulis doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk mentadabbur rahsia kitab-Mu. Amalkan ini untuk menenangkan jiwa dan memperdalam hubungan dengan Al-Quran.